Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bairani binti Bedin. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya, yaitu Dr. Norin Fariza, yang telah memberikan peluang kepada saya untuk membentangkan isu saya pada hari ini. Baik, tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah isu kesenjangan digital di Malaysia. Mengikut statistik digital di Malaysia, terdapat 31.83 million jumlah populasi di Malaysia dan 25.08 million adalah pengguna internet, manakala 24.00 million ialah pengguna yang aktif media sosial. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan kesenjangan digital? Seperti yang kita tahu, semakin dunia kita ini melonjak ke arah kemajuan moden, semakin kehidupan seharian kita dipenuhi dengan pelbagai teknologi maklumat dan komunikasi. Namun, tidak semua orang mempunyai penggunaan dan akses yang sama kepada teknologi ini. Ketika sebahagian pihak meluncur maju ke hadapan dan meningkatkan kepintaran mereka, ada juga sesetengah pihak yang ketinggalan disebabkan oleh kekangan dan halangan oleh status sosio-ekonomi. Maka, jarak inilah yang dikenali sebagai kesenjangan digital ataupun jurang digital. Kesenjangan digital merupakan sebuah permasalahan yang muncul di dalam masyarakat kerana adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang kurang merata. Permasalahan ini kerap dialami oleh masyarakat desa kerana masyarakat kota lebih dahulu mendapatkan kesempatan untuk merasakan kesan pembangunan infrastruktur jika dibandingkan dengan masyarakat desa. Menurut Vendage, kesenjangan digital adalah kesenjangan antara seseorang yang memiliki akses terhadap komputer dan internet. Ia adalah berbeza di antara kelompok tertentu dengan kelompok lainnya dalam menggunakan, mengakses dan memanfaatkan teknologi digital dan internet. Terdapat beberapa faktor kesenjangan digital. Yang pertama adalah akses infrastruktur. Ini bermaksud masih ada lagi daerah di Malaysia yang memiliki akses internet yang terbatas atau tidak ada sama sekali. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Hal ini kerana status ekonomi setiap individu adalah berbeza-beza. Sebagai contoh, kos melanggan internet pada masa kini adalah semakin tinggi. Oleh itu, tidak semua individu mampu untuk melanggan internet. Faktor yang ketiga adalah pendidikan dan keterampilan. Ini bermaksud apabila individu itu kurang pendidikan dan keterampilan, maka mereka tidak akan mengetahui betapa pentingnya penggunaan internet pada masa kini. Faktor yang seterusnya adalah faktor demografi. Sebagai contoh adalah faktor usia. Seperti yang kita lihat pada masa kini, apabila seseorang itu sudah lanjut usia, dia tidak akan tahu bagaimana cara untuk mengakses internet.
Faktor yang terakhir adalah kurangnya kesedaran dan akses sumber daya. Ini bermaksud ada sesetengah pihak yang tidak tahu dan kurang kesedaran akan betapa pentingnya penggunaan teknologi digital pada masa kini. Berikut merupakan kesan kesenjangan digital. Yang pertama adalah ketidakseimbangan akses. Yang kedua, akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu terbatas. Yang ketiga, menyebabkan perpecahan sosial. Seterusnya, pendidikan dan keterampilan. Ini bermaksud individu yang tertinggal tentang teknologi akan kepayahan untuk mengakses pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan. Dan yang terakhir akan menyebabkan pembangunan yang tidak merata, di mana ada daerah tertentu yang lebih maju berbanding dengan daerah yang lain. Peranan kerajaan terhadap isu kesenjangan digital. Yang pertama adalah penyelidikan dan pembangunan, di mana kerajaan boleh melabur dalam penyelidikan dan pembangunan untuk mencipta teknologi dan inovasi. Yang kedua adalah program subsidi. Kerajaan boleh menyediakan subsidi atau insentif bagi individu yang kurang berkemampuan. Yang ketiga adalah kempen kesedaran. Penggalakan kesedaran tentang pentingnya kemahiran digital kepada komuniti adalah salah satu peranan kerajaan terhadap isu kesenjangan digital. Yang seterusnya adalah inisiatif latihan. Kerajaan boleh menyokong program latihan dan kemahiran digital. Seterusnya, pendidikan digital. Kerajaan boleh memperkenalkan kurikulum pendidikan yang mencakupi kemahiran digital dalam sistem pendidikan. Dan yang terakhir adalah penyediaan infrastruktur, di mana kerajaan boleh membangunkan infrastruktur telekomunikasi yang meluas di kawasan terpencil. Selain daripada kerajaan, peranan bukan kerajaan juga amat penting dalam isu kesenjangan digital, di mana badan bukan kerajaan perlu bekerjasama dengan sektor lain. Ini merupakan inisiatif bersama untuk menyediakan akses internet kepada kawasan terpencil. Yang seterusnya adalah inisiatif sosial. Badan bukan kerajaan boleh menyelenggara program latihan serta menyediakan peralatan komputer terpakai kepada mereka yang memerlukan. Seterusnya, alternatif pengumpulan dana. Masyarakat boleh menyumbangkan dana bertujuan untuk mengurangkan kesenjangan digital. Seterusnya adalah pertubuhan antarabangsa. Ini berperanan dalam menyokong inisiatif global. Dan yang terakhir adalah pendidikan masyarakat. Melalui pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan boleh membantu masyarakat memahami kepentingan kemahiran digital. Masyarakat juga memainkan peranan penting terhadap isu kesenjangan digital. Terdapat beberapa peranan masyarakat dalam isu kesenjangan digital. Yang pertama adalah kesedaran dan pendidikan. Masyarakat perlu tahu bahawa kesenjangan digital bukan hanya masalah teknikal, tetapi ianya adalah masalah sosial. Yang kedua adalah peluang pendidikan, di mana masyarakat boleh menyokong program pendidikan dan latihan kemahiran digital di peringkat tempatan. Dan yang ketiga, mentor dan sokongan. Masyarakat boleh memberikan sokongan kepada mereka yang memerlukan bantuan dalam menggunakan teknologi digital. Yang seterusnya, perilaku bertanggungjawab. Masyarakat boleh mempraktikkan perilaku digital yang bertanggungjawab, termasuk keselamatan dalam talian. Dan yang terakhir adalah nasihat dan sokongan. Masyarakat boleh menyuarakan keperluan untuk mengakses teknologi digital di peringkat komuniti. Kesimpulannya, kesenjangan digital merupakan kesenjangan kemampuan digital antara orang-orang yang telah mempunyai akses teknologi yang pada akhirnya memberikan kesan kepada ketidaksetaraan hasil. Apabila kita memahami bahawa celik digital ini boleh mentransformasikan seseorang, maka masalah jurang digital ini haruslah ditangani kerana ianya semakin luas dengan setiap minit yang berlalu.
Sekian itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.